Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Definisi undang-undang ataupun anti lompat ini mesti dijelaskan, diteliti sedalamnya dengan mengambil kira semua pandangan dan cadangan serta pertimbangan setiap kemungkinan. Kerana pada akhirnya, sama ada kita suka atau tidak, amalan demokrasi di negara ini akan terjejas. Dalam banyak sistem undang-undang seperti sistem Presiden Amerika Syarikat, ia adalah bukan isu. Tapi di Westminster, sistem parlimen di mana hak untuk membentuk kerajaan bergantung kepada keyakinan majoriti anggota Dewan yang dipilih melompat parti pembelotan waka atau melompat boleh menyebabkan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan dan menggalakkan ketidakstabilan politik. Lompat parti bukanlah perkara baru di negara kita. Pada masa lalu, akibat dari perubahan lompat parti telah menyebabkan kejatuhan kerajaan di Terengganu 62, Sarawak 66, Kelantan 1977, Sabah 1994, 2018, 2020, Perak 2009, 2020, Kedah 2020, Melaka 21, Johor 22. Di peringkat persekutuan, Menteri Undang-Undang ada menyatakan bahawa sejak 2018, sebanyak 39 ahli parlimen telah bertukar kesetiaan politik. Jika tidak salah juga, ada di kalangan ahli parlimen yang melompat keluar masuk parti sebanyak 5 kali. Terbaru pada tahun 2020, negara kita dikejutkan dengan agenda langkah Sheraton yang merupakan permulaan kepada ketidakstabilan politik yang berlaku pada hari ini. Jika dahulu, Malaysia pernah menjadi contoh negara yang mempunyai kestabilan politik dan juga ekonominya, kini mengalami ketidakstabilan politik dan yang kronik. Banyak persoalan. Yang kedua, bagaimana pula jika mana-mana ahli parti yang juga merupakan seorang ahli parlimen dipecat secara dalam suatu parti, adakah mereka ini juga dikira sebagai melompat parti? Seterusnya, jika ini berlaku, adakah ada kekosongan di parlimen tersebut secara automatik yang memerlukan by-elections diadakan? Seperti contoh bagi diri saya sendiri, semasa saya menyuarakan tentang persoalan di kabinet 1MDB waktu itu, bukan niat saya untuk keluar parti ketika itu, untuk mempersoalkan tentang pentadbiran negara. Lepas itu dipecat dari kerajaan, keluar dipecat daripada parti. Persoalan yang ketiga, bagi sebuah parti politik itu, adakah tindakan dikenakan kepada parti yang melompat menyertai parti lain? Bolehkah undang-undang anti lompat parti digunakan kepada sebuah parti politik seperti ini? Yang keempat, jika ada penglibatan duit ataupun bayaran tertentu kepada ahli parlimen, adakah dikira melompat? Selain dari duit, mungkin ada jawatan tertentu yang diberi sebagai imbuhan atau balasan kepada ahli parlimen yang meninggalkan parti mereka. Sekiranya perubahan ini tidak dikira melompat dan tiada hukuman diberikan, untung kepada pelaku, lompat sana-sini, boleh juga kumpul kekayaan. Yang kelima, jika seorang ahli parlimen melepaskan keahliannya daripada parti politik, ataupun mana-mana ahli parlimen yang mengundi atau tidak mengundi di Dewan yang bertentangan dengan apa-apa arahan dikeluarkan oleh parti politiknya tanpa mendapat kebenaran terlebih dahulu, adakah mereka yang bakal diambil tindakan oleh parti, seterusnya digugurkan menjadi ahli politik yang dimenanginya semasa pilihan raya? Adakah mereka ini juga dikira melompat atau gugur sebagai ahli parlimen? Tetapi di sini terletak isu ahli parlimen dengan pandangan yang berbeza, iaitu parti yang tidak lagi selaras dengan kehendak rakyat yang mengundi parti itu. Ahli-ahli parlimen ini sama ada keluar parti atau dipecat daripada parti. Jika ahli parlimen bebas menyertai mana-mana parti politik, ahli parlimen bebas itu sebaliknya boleh memilih sama ada menyokong kerajaan atau tidak. Kita perlu jelas bahawa tujuan undang-undang anti lompat parti ini adalah untuk membawa kestabilan kepada kerajaan dengan tidak menggalakkan ahli parlimen daripada menukar parti. Undang-undang anti lompat tidak mengiktiraf perpecahan dalam parti perundangan tetapi mengiktiraf penggabungan. Pelbagai cara untuk menegah dan menghukum ahli-ahli yang melompat. Tan Sri Yang Di-Pertua, terdapat 8 negara di dunia yang mana perlembagaan di negara-negara ini mengandungi peruntukan anti-defections provision untuk melindungi parti politik. Negara-negara tersebut adalah Belize, Namibia, Sierra Leone, Singapura, Zimbabwe dan banyak lagi. Merujuk kepada Perlembagaan Malaysia perkara 10/1/C memberikan kepada semua warga hak untuk kebebasan berpersatuan. Pada tahun 1992,
dalam kes Dewan Negeri Kelantan, iaitu berhubung kait dengan versus Nordin Saleh. Kerajaan PAS di Kelantan telah mengubah Anti-Defections Law. Apabila seorang adun melompat untuk menyertai UMNO, kursinya dikira kosong di bawah undang-undang. Dia pergi ke Mahkamah Persekutuan berpendapat bahawa hak asasi dalam perkara 10 hanya boleh dihadkan oleh Parlimen Persekutuan dan bukan Dewan Undangan Negeri. Keputusan Nordin ini menjadi titik tolak kepada apa yang berlaku pada hari ini. Situasi ini juga kita lihat mengapa Undang-Undang Anti Lompat Sabah 1987 dan di Pulau Pinang selepas PR14 tidak memberi kesan. Oleh itu, Parlimen mesti memperkenalkan pindaan perlembagaan mencapai perkara berikut. Satu, pindaan perkara 10(2)(2). Pindaan 10(2) untuk masukkan perkataan Parlimen, perkataan dan dengan Dewan Undangan Negeri. Ini akan membatalkan keputusan Nordin Saleh mengenai perkara ini dan membenarkan kerajaan negeri untuk membuat undang-undang anti lompat mereka sendiri. Secara tidak langsung, perkara ini juga dilihat jelas menghormati otonomi negeri. Kedua, memindah perkara 10(2)(c). Pindaan sub-clause ini juga dimasukkan selepas perkataan morality. Perkataan termasuk morality politik untuk membatalkan keputusan Nordin Saleh. Ketiga, memindah perkara 48(1) yang berkaitan dengan hilang kelayakan untuk menjadi ahli parlimen. Masukkan selepas klausa F, klausa baru G, bahawa setelah menjadi calon parti politik atau bergabung dan dipilih ke Dewan Rakyat sebagai calon parti politik atau gabungan itu, dia mengundurkan diri dari parti ataupun gabungan itu. Cadangan untuk memindah perkara 48(1) telah berlaku di Belize, Nigeria, banyak lagi negara. Pemalsuan perkara 48(6). Selain itu, perkara 48(6) harus dimasukkan untuk menghapuskan status kehilangan kelayakan selama 5 tahun kepada ahli yang meletak jawatan mereka. Ahli-ahli yang berhormat yang melompat parti harus diminta untuk meletak jawatan bagi membolehkan pilihan raya kecil diadakan dengan tujuan mengadakan mandat baru dari rakyat. Ini akan mencapai keseimbangan antara kebebasan untuk bersekutu atau keperluan untuk menghormati keputusan pilihan raya dan menghormati kepercayaan dan mandat rakyat. Saya juga ingin mencadangkan supaya mana-mana ahli yang berhormat yang telah didapati bersalah dengan bukti yang jelas oleh Badan Seselian Undang-Undang Anti Lompat ini tidak dibenarkan bertanding atas mana-mana kursi sama ada Parlimen atau DUN selama sekurang-kurangnya 2 penggal. Akta pindaan adalah keterlaluan kerana ianya tidak jelas mengapa Akta Pindaan Perlembagaan Kerajaan nombor 3 Akta 22 merujuk kepada keahlian parti politik dan bukannya mengawal selia Akta Lompat Parti. Yang penting kepada kita ialah mengawal ahli parlimen nak melompat, bukan ahli parti itu yang melompat. Ini perkara yang agak pokok yang penting untuk kita lihat. Oleh itu adalah dicanangkan bahawa daripada kita pindaan Akta 10(3) harus memindah perkara 10(2)(c), perkara 48(4), 48(6), kita harus mengambil berat dengan peraturan keanggotaan Dewan Rakyat oleh Undang-Undang Persekutuan dan keanggotaan DUN oleh Undang-Undang Negeri dan bukan untuk mengawal ahli-ahli mereka dalam mana-mana perkara. Datuk Yang Ketua, perkara ini amat penting. Suruhanjaya Pilihan Raya boleh bertindak, saya cadangkan, sebagai pihak berkuasa penentu dalam kes-kes di mana ahli parlimen yang melompat parti sebagai alternatif. Parlimen juga boleh menubuhkan tribunal bebas yang diketuai oleh seorang hakim bersarah Mahkamah Tinggi untuk memutuskan kes-kes secara adil ini. Saya juga berharap agar perkara ini bukan hanya di peringkat ini ialah untuk masa tak mengizinkan, untuk membolehkan supaya warisan pun ambil orang undang-undang melompat yang ada pada hari ini minta oleh kerana masa tak mengizinkan. Yang Berhormat Menteri duduk. Dan oleh kerana perkara ini berhubung kait dengan pindaan perlembagaan. Dan selepas ini kita adakan undang-undang persekutuan. Saya berharap ia mesti kekal sebagai satu perlembagaan negara ini. Bukan federal law. It must be constitutional law. Dengan izin. Terima kasih banyak, Datuk Yang Berketua.